Surat Paulus kepada jemaah di Efesus. Efesus 1. Surat ini daripada Paulus yang menjadi rasul Kristus Yesus kerana kehendak Allah. Surat ini ditujukan kepada umat Allah di Efesus yang setia dalam hidup yang bersatu dengan Kristus Yesus. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kerana kita hidup bersatu dengan Kristus, Allah sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani dari syurga. Sebelum dunia ini diciptakan, Allah telah memilih kita untuk menjadi umat-Nya melalui hidup bersatu dengan Kristus, supaya kita menjadi suci dan tidak bercela di hadirat-Nya. Kerana kasih-Nya, Allah telah membuat keputusan untuk menjadikan kita anak-anak-Nya melalui Yesus Kristus. Itulah keinginan dan kehendak Allah. Marilah kita memuji Allah bagi rahmat-Nya yang mulia yang dikurniakannya kepada kita melalui anak yang dikasihi-Nya. Hal itu demikian kerana dengan kematian Kristus kita dibebaskan. Maknanya Allah sudah mengampunkan dosa kita. Alangkah mulianya rahmat Allah yang sudah dikurniakannya kepada kita dengan berlimpah-limpah, dengan segala kebijaksanaan dan pengertian. Allah telah melaksanakan tujuannya. Dia memberitahu kita rancangannya yang dirahsiakan, tetapi yang sudah ditentukannya akan disempurnakan melalui Kristus. Rancangan itu akan disempurnakan oleh Allah pada masa yang ditentukannya. Rancangan itu adalah untuk menyatukan segala sesuatu yang telah diciptakan, baik yang di syurga maupun yang di bumi, dengan Kristus sebagai kepala. Allah melakukan semuanya menurut rancangan dan keputusannya sendiri. Dari mula-mula lagi, Dia telah memilih kita kerana Dia mahu supaya kita menjadi umat-Nya oleh sebab hidup bersatu dengan Kristus. Marilah kita yang pertama sekali berharap kepada Kristus memuji kemuliaan Allah. Kamu juga menjadi umat Allah ketika kamu mendengar berita tentang ajaran benar, iaitu berita baik yang membawa penyelamatan kepada kamu. Kamu percaya kepada Kristus, dan untuk menunjukkan bahawa kamu milik Allah, Allah mengurniai kamu roh-Nya yang telah dijanjikannya itu. Roh itu jaminan bahawa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada umat-Nya. Hal itu meyakinkan kita bahawa Allah akan membebaskan umat-Nya dengan sepenuhnya. Marilah kita memuji kemuliaan-Nya. Oleh itu, sejak aku mendengar berita bahawa kamu percaya kepada Tuhan Yesus dan bahawa kamu mengasihi semua umat Allah, aku tidak berhenti-henti bersyukur kepada Allah untuk kamu. Aku mengingat kamu apabila aku berdoa. Aku memohon supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, mengurniai kamu roh-Nya. Roh Allah akan menjadikan kamu bijaksana dan akan menunjukkan Allah kepada kamu sehingga kamu mengenal Dia. Aku memohon agar Allah menjadikan fikiran kamu terbuka untuk memahami ajarannya. Dengan demikian, kamu mengetahui apa yang dapat kamu harapkan daripada Allah
yang memanggil kamu. Betapa indah dan berlimpah-limpahnya berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada umat-Nya, serta betapa besar kuasa-Nya yang menolong kita, orang yang percaya kepada Kristus. Kuasa itu seperti kuasa yang digunakan oleh Allah ketika Dia membangkitkan Kristus daripada kematian, lalu memberi Dia tempat duduk di sebelah kanan-Nya di syurga. Di situ Kristus berkuasa atas semua pemerintah, penguasa, pemimpin dan raja. Kristus jauh lebih berkuasa daripada sesiapa pun, baik yang hidup pada zaman ini maupun pada zaman yang akan datang. Allah menaklukkan semuanya ke bawah kekuasaan Kristus dan memberikan Kristus kepada jemaah sebagai penguasa segala sesuatu. Jemaah itu tubuh Kristus dan kesempurnaan Kristus, dan Kristus menyempurnakan segala sesuatu di mana-mana sahaja.